maklumat semua elok, tak ada tutup ke, tak ada apa, nampak tak? Dan cuaca pun kita tengok okey, kita boleh laju, tidak ada banjir apa semua yang berlaku, ya. Dan kenderaan kita pun terletak elok, ada minyak, ada kereta lah. Dalam kereta ada minyak siap dah, motor semua siap dah, betul tak? Baru kita nak buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, baru turun, nampak? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur rahim, tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung pada pengajian Zainul Ihsan, yakni pada muka surat 108 Surat 35 bab tawakal. Baru nah, bab baru kita masuk bab tawakal, insyaallah muka surat 108. Betul nah, 108 ya. Bab tawakal nah. Paling penting soal tawakal ni perkara yang sangat penting, wajib. Sifat tawakal ini kena ada pada tiap-tiap individu muslimat. Kalau tidak ada tawakal, jadi syirik. Kalau kita tidak masukkan tawakal dalam jiwa kita, maknanya sah kita berada di landasan syirik. Na'udzubillah, bahaya besar. Nah, tawakal artinya kita bergantung perogang langsung kepada Allah. Sampai kita minum air, contohnya kita minum segelas air, daripada masuk ke rongkong kita sampai ke perut kita, semuanya kita bergantung kepada Allah. Yang mengizinkan air itu masuk ke rongkong pun Allah, yang sampai ke perut kita pun Allah, yang merasai kesejukan, kedinginan air itu pun Allah, dan memberikan kesegaran kepada kita juga Allah. Maka itu kita kena tawakal kepada dia, bukan kepada yang lain. Itu maksud dia, ya. Jadi kita bergantung kepada yang lain. Kalau kita bergantung kepada energi, kekuatan yang ada pada air itu, salahlah kita. Air mineral, kita bergantung kepada mineral tu, salah. Nampak ya? Air sejuk, kita bergantung kepada kesejukan, kita kata air tu yang menyejukkan, habis ya. Itu maksudnya syirik tu. Maka itu tawakal ni tuan-tuan adalah wajib aini, bukan wajib kifai. Tiap-tiap individu muslim wajib menghiasi batin jiwanya dengan sifat tawakal. Itu kita buka mukadimah dia dulu, kita faham. Soal, apa yang dimaksudkan dengan tawakal itu? Jawab. Maksud tawakal ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah. Pertama, ajaran Allah dulu kita kena berpegang, yakin hukum-hukum Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah lah yang hanya boleh memberikan kepada kita keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan. Tidak ada yang lain daripada itu. Kehidupan budaya hidup kita ini bergantung kepada hukum dan peraturan undang-undang Allah. Sebab itu bila ditanya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya Muaz ibn Jabal, wahai Muaz, katanya, ya,
Apakah kemuncak bagi segala urusan? Kemuncak bagi segala urusan. Semua urusan hidup macam-macam, ada kemuncak dia. Kata jawab Muaz, Allah dan Rasul saja yang amat mengetahui. Nabi terus menjawab, bahwasanya kemuncak bagi segala-galanya itu adalah Islami. Nombor satu kena Islam. Semua perkara kita kena buat bermotifkan Islam, bersandarkan Islam, bersumberkan Islam, dengan Islam. Tak boleh lain. Semua pergerakan hidup kita, amalan kita, urusan kita, budaya kerja kita, sepak terjang kita, semuanya mestilah berlandah kepada Islam. Qul udkhulul kilmi salfah, masuk kamu ke dalam Islam itu semua, segala-gala. Udkhulu fi silmi kafah, masuk semua, bukan sikit-sikit. Bukan hanya kepentingan sikit-sikit perkara ambil Islam. Nak kahwin pakai Islam, nak akad nikah pakai Islam, mati nak simpan baru pakai Islam, ya. Yang lain tak pakai. Ini tak boleh. Sebab itu dia kata yang pertama sekali, yang kata tawakal ni, yang betul-betul tawakal, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia kena bergantung langsung kepada peraturan undang-undang Allah. Kalau tak ada undang-undang peraturan Allah, nak tawakal apa? Nak tawakal kat siapa? Nampak tak? Ya. Ya. Kepada undang-undang peraturan termasuklah segala perintah. Ya. Kita nak selamat, kita nak bahagia dunia akhirat, kita kena tegakkan salat. Nombor dua, Nabi kata apa? Sesudah Nabi kata Islam, Nabi kata kedua, tiang kepada Islam itu sendiri. Apa tiang Islam tu? As-salah, sembahyang. Itu nombor dua, ya, Nabi kata. Hadis Muaz bin Jabal. Kalau tak sembahyang, semua habis, tak pakai. Tak ada masuk apa benda. Ya, sembahyang tu tak kira, tak bakut, tak masuk, maka jadilah semuanya itu gagal. Kehidupan kita adalah lara, mungkin kehidupan kita itu membawa kepada kecelakaan. Ya, fawailul lil musalli, wail untuk orang yang bersembahyang tadi. Ya, kerana lalai banyak sebab. Lalai tak sembahyang, lalai tinggal hukum, lalai buat lebih kurang, lalai tak jaga hukum. Itu lalai, bukan khusyuk. Lalai itu mengabai, buat sembahyang juga, ya. Baca tak kena, bacaan tak betul, tak mampu betul bacaan, ya. Duk baca lagu tu, alham dengan alham ada beza, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, makna dia apa tahu? Segala kematian bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja-puji bagi Allah. Tengok beza. Kalau baca ringan alhamdulillah, bunyi lagu betul kan? Tapi tak keluar alhamdulillah, maknanya segala kematian bagi Allah. Segala kematian. Tambah orang duk zikir cepat, alhamdulillah, segala mati bagi Allah, segala mati bagi Allah, segala mati bagi Allah, segala mati bagi Allah. Celaka dia orang tu. Nampak beza ada sikit. Dengan ha bukan susah, ya. Maka tu kita kena pedor, kita kena jaga sungguh sembahyang tu. Alhamdulillah, jangan alham bunyi lagu betul, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala kematian bagi Allah. Makmum pula kata belakang amin, betul, ya. Itu dia. Na'udzubillah min zalik. Ni kena mengaji lah, tak mengaji macam mana kita nak tahu benda macam ni, ya. Kita duk bawa hanyut tu lah sampai bila-bila, ya. Habis nak tawakal apa kepada Allah, ya. Itu sembahyang kita. Itu yang kata tadi, ini perlu yang kita nak ambil kira, ya. Baik, nampak lagu ringan kan, banyak perkara kita kena cek, kena betul lagi tu. Sebab tu kita wajib kena mengaji, ya. Isikan masa untuk mengenal Allah, mengenal undang-undang Allah, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal segala perintah Allah, kerana kita akan balik kepada Allah. Aku letak sat apa di dunia, nampak tak? Ya, sementara hangpa duk hidup, aku bagi makan, bagi minum. Nampak tak? Jadi dah cukup masa aku ambil apa? Habis. Balik mai aku nak uji balik, nak tanya balik. Apa kamu buat di dunia 60 tahun, 70 tahun? Aku bagi umur, hangpa buat apa? Nampak tak? Patut dia kena bakar, patut kena rebus. Ya. Pasal aku dah bagi begitu jelas, begitu terang.
Tambah kita dalam keadaan aman, lagi-lagilah kita kena ambil berat tentang Allah. Maka itu kita musannif, ya, iaitu dengan cara berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah dan dengan tidak meninggalkan segala sebab musabab yang menjadi kelaziman serta mengharap pertolongan daripada Allah. Nampak tak? Semua orang perkara kita bergantung kepada Allah, jangan cari sebab-sebab lain. Sebab makan ubat sembuh, ya, sebab kita tidur lena lah, kita sihat. Tak betul lah, ya. Sebab kita makan lah boleh kenyang. Ini semua urusan-urusan disebut sebagai urusan hidup yang tidak memberi kesan, ya. Semuanya itu adalah semata-mata di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah dia. Allah tidak Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang hayyul, yang qayyum, yang berdiri sendiri, yang berbuat sendiri, yang mengurus sendiri, yang mengatur sendiri, yang mentadbir sendiri, yang menjadikan sendiri, yang menentukan sendiri. Bukan kita. Semua Dia. Ya. Daripada kita jarang ayak, daripada api, daripada gas, daripada dapur sampai ke periuk, sampai ke ayak, sampai ke mendidih ayak tu, itu semua kerja Allah. Sampai periuk tu bekerja Allah. Nampak tak? Allah izin. Ini kita nak pakai Al-Qayyum. Makna Al-Qayyum, sifat Allah tu tinggi. Nampak tu ayat kursi tu jadi tinggi, ya? Ayat tu jadi tinggi, ya. Tu dia, ya. Jadi maka musannif kata lagi di sini, ya, apakah contoh tawakal? Jawab, contoh tawakal itu ialah orang yang sakit tentunya ingin sembuh. Betul lah. Orang sakit memang nak sembuh lah. Si sakit itu pergi berjumpa doktor untuk diperiksa dan dirawat penyakitnya. Ia menggunakan ubat-ubat dan mengikut apa jua arahan-arahan serta nasihat-nasihat diberikan oleh doktor kepadanya. Sesudah itu membuat usaha-usaha yang sedemikian, maka ia pun berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan daripada Allah taala supaya ia lekas sembuh. Betul tak? Ya. Itu contoh tawakal. Dan baru kita minta tolong kepada Allah. Kita kena kita kena ikhtiar dulu. Sakit pergi jumpa doktor lah. Itu sunnah dia. Sunnah Allah kata apa? Sakit makan ubat. Mengantuk tidur. Nak masin cari garam. Nak manis cari gula. Nak pahit cari jadam. Betul tak? Itu sunnah Allah. Ya. Takkan sakit cari tukang kasut. Tak betul lah, itu bercanggah, ya. Ya. Lapak cari kedai baju. Tak betul lah. Itu macam persalahan sunnah. Sunnah ni maknanya kata segala peraturan-peraturan adat yang diadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena kenal hukum adat. Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Tiga hukum ni kita kena tahu. Orang Islam kena tahu tiga-tiga hukum ni. Hukum adat kena tahu. Hukum adat banyaklah urusan adat. Urusan kehidupan kita ni kita banyak pakai hukum adat lah. Betul tak? Sakit jumpa doktor, itu hukum adat. Kalau sakit jumpa doktor lah. Mana boleh jumpa lain daripada doktor? Betul tak? Sakit makan ubat lah. Itu hukum adat. Berulang-ulang uji, berulang-ulang cuba mendapat maklumat akibat yang sama. Betul tak? Batuk, kita makan ubat batuk. Ya, demam, kita makan ubat demam. Itu sunnah. Jangan menyalahi sunnah. Maka kita perlu ada ilmu juga. Hukum adat ni kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak tahu menggunakan hukum adat. Salah kita nanti. Hukum syarak, kita kena tahu. Hukum syarak, wajibnya, sunatnya, haramnya, makruhnya, harus, jaiznya. Hukum akal, wajibnya, yang mustahil, yang harusnya. Itu hukum akal. Apabila tiga-tiga hukum ni kita dapat beza, dapat mengenal, dapat memahami dengan terperinci, dengan begitu tersusun rapi, senang kita bawa kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Itu jelas. Tapi benda-benda ni kita tak tahu. Memang tak tahu pun umat Islam ramai yang tak tahu. Banyak yang tak tahu. Kenapa? Kita tak ambil mengaji perkara-perkara ni. Kita tak ambil intang. Kita tak ambil indah. Ya. Kita hanya tumpu kehidupan duniawi aja. Ya. Hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Sekadar agama ni hanya sebagai sampingan. Melepaskan batuk di tangga aja. Ya. Bukan secara
formal dalam kehidupan. Itu kita nak dekat tadi ni. Tapi minta dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Hidayatilah kami akan jalan kehidupan, way of life. Kita minta tapi kita tak implementkan, kita tidak laksanakan, tak kotarkan apa yang kita minta. Nampak? Lepas ihdinas siratal mustaqim, pergi carilah tok guru. Nampak? Pergi carilah ilmu, ya. Isi kan apa dia mustaqim tu. Tapi tak pernah dia tanya, dia baca, dia tak tahu apa makna. Ihdinas siratal mustaqim. Orang utara kata aci tanya. Nampak tak? Nah. Berapa kerat nak boleh jawab? Ya, doa kunut tu pun sendiri. Kalau kita tanya makna, hang duk baca doa sembahyang berapa lama? Aku sembahyang dah kat 50 tahun apa? 50 tahun apa dah? Hang cuba habaq kat makna doa kunut. Tu dia lah. Tu dia. Ya ni betul dia rumah saya, dia main rumah saya lah tu kan. Dia tanya, dia kata kalau tak baca kunut ni macam mana? Ustaz, apa hukum dia tak baca kunut? Kalau kita tak ikut imam tak baca kunut, dia tanya semua tu lah. Saya kata lagu ni lah, hang duk lorat baca kunut. Lah ni hang sembahyang berapa lama dah? Tengok dia tu kita tahu lah umur dia lebih kurang 60 lah. Dia kata lama lah, saya sayang dulu sekejap balik lah. Okey, cuba terang dulu kat saya. Sebelum saya nak jawab kunut tu kena baca ke tak baca ke, tolong terang makna doa kunut dulu. Saya tang tu saya tak tahu Ustaz. Nampak tak? Habis hang duk minta doa hang tak tahu. Hang minta doa kepada Allah, hang tak tahu apa yang minta. Macam mana Tuhan nak kabul? Tak tahu makna doa kunut. Makna kita tak pernah ambil kira, tak pernah ambil fikir. Dah duk baca tu, apa aku baca ni? Dia tak mau tanya diri dia sendiri. Inilah kelemahan-kelemahan kita umat Islam begitu punya ramai banyak ya yang tak faham benda ini. Itu baru kunut, tak tanya lain lagi. Tak tanya Fatihah lagi, ya. Tak tanya doa iftitah lagi. Tak tanya tahiyat lagi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antaranya sedangkan kita nak jadi hamba Allah, nak balik kepada Allah. Kita akan balik, kita tak akan datang lagi semulanya. Kita tidak akan kembali ke dunia balik. Maknanya kita akan terus kepada Allah. Semua ni benda kita tak fikir, ya. Banyak kita usung orang pergi ke tanah kubur, kita dapat melihat menyaksikan orang yang mati dibawa ke tanah kuburan. Sekarang-kadang kita sendiri yang mensalatkan salat jenazahnya, tapi kita tidak pernah ambil fikir apakah kita juga akan jadi macam itu. Ke mana dia pergi orang ni? Dia akan pergi ke mana? Apa alunan yang akan diterima? Apa gelombang yang akan dihadapi? Apakah pertanyaan yang akan disoal tanya kepadanya sesudah ini? Tak pernah kita fikir nak tanya demikian. Nampak? Maka itu kata Ibrahim Idham wali Allah kepada orang-orang Iraq yang pukul dia lah. Ketika dia sampai di situ, dia singgah satu tempat di hujung kampung. Kebetulan jadi kemarau panjang, dia kata ini berat, ada satu orang mai duduk di hujung kampung, ni berat dia, sian dia, ni jadi kemarau. Dia orang pergi pukul dia, nampak? Pukul teruk dia, nampak? Dia kata hamba buatlah sembahyang minta hujan. Dia pun tak reti nak buat sembahyang minta hujan. Buat sembahyang minta hujan. Allah dah bagi, Nabi dah ajak kita, nampak tak? Hampa kata hampa beriman kepada Allah, hampa kata hampa ikut Nabi, tapi sunnah Nabi hampa tak faham, amalan yang Rasulullah ajak hampa tak faham. Ya. Sedangkan Rasulullah dah bawa sunnah, sembahyang sunat hujan, sembahyang minta hujan, kenapa kamu tak buat? Ada orang kata kami buat, tapi Tuhan tak terima. Kenapa Tuhan tak terima doa hampa? Antaranya kerana hampa kenal Nabi, hampa tak ikut sunnah. Nampak tak? Ya. Hampa buat ibadat tapi tidak ada ilmu. Itu dia. Na'udzubillah. Ya. Hampa kena syaitan musuhnya tapi hampa berkawan dengan dia. Hampa tahu jalan surga itu bagus tapi hampa tak cari. Hampa tahu jalan neraka itu sesat tapi kenapa engkau juga mengikut jalan-jalan neraka? Hampa usung orang banyak ke tanah kuburan simpan mayat tapi kenapa tidak ambil iktibar? Na'udzubillah. Itu dia. Macam mana Tuhan nak terima doa hampa semua ni? Na'udzubillah, ya. Itu dia. Jadi maka itu dikatakan tadi ini contoh tawakal ni kita kena ada usaha dulu. Usaha dengan ilmu, usaha dengan peraturan, usaha dengan sunnah Allah. Ya, wa syawirhum bil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-Quran kata, bermusyawarahlah kamu pada urusan-urusan mereka. Apabila kamu sudah sepakat, ya, seia sekata menerima keputusan, tawakal kepada Allah. Nampak tak? Maknanya dalam segala urusan kita nak buat tu kita kena susun dulu daripada awal. Nak tanam, nak buka satu kebun ladang kan, kita kena ada ilmu perladangan, ilmu pertanian, ilmu cucuk tanam.
Apabila kita dapat dah, ya sudah dapat benih apa semua dah, kita dah rapi semua, siap dengan dia punya baja-baja semua disediakan, keadaan cuaca kita ambil kira semuanya, siap. Ya Allah, aku serahkan ladang kebunku ni ke bawah tadbiranmu. Itu yang patut kita kena buat. Buka kedai sama jugalah. Ya, dah buka kedai grocery ke supermarket ke apa, kita buka, tak kira lah, dah siap dah semua dah. Habis, ya. Bukan nak panggil orang baca doa. Duk kira panggil orang masjid baca doa. Tak jadi. Hang tu kena dulu. Owner tu kena buat dulu. Ya Allah, aku telah usaha sekarang ini dengan izin limpahmu, ihsanmu, ya Allah, aku dapat menyediakan, ya, kedai yang sebegini indah, sebegitu baik. Zulhijjah aku serahkan semuanya kepadamu untuk ditadbir. Engkaulah Tuhan yang aku tawakal kepadamu, ya Allah. Baru betul. Nampak tak? Kemudian tu panggil lah orang masjid baca doa. Nampak tak? Boleh tak? Dia kata. Dia dah panggil orang masjid baca doa, habis tu tak kenal, dia kata tu imam yang doa tu tak makbul lah. Doa tu imam tu tak special lah. Nampak? Ya? Tambah tu imam boleh isap rokok pula. Lagi tak kenal. Na'udzubillah min dzalik. Ini masalah. Kita tu, owner tu, sahibul dukhan, orang yang punya kedai tu sendiri, ya, yang mesti bertadah tangan buat sembahyang hajat kepada Allah, bergantung diri, tadah, serah semua kedai-kedai kepada Allah, ya. Baru betul kita serah kepada orang. Ini akibatnya berlaku kepada Nabi Harun, Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nak bermunajat di Jabal Tur Sina, dia kata dekat abang dia, Harun, wahai abangku, aku serahkan, ya, urusan pentadbiran, bukan serah depa kepada kamu. Urusan pentadbiran ni kamu kena ambil alih, kamu jagalah depa. Nampak tak? Pimpinlah depa, tuntunlah depa, ya, supaya mereka tidak sesat, ya. Aku nak bermunajat kepada Allah, bilah. Itu silap tu. Silap dia. Sepatutnya kena serah kat abang dah. Dia kena serah kat Tuhan dulu. Nampak tak? Tengok Tuhan buat macam mana. Bila dia balik tengok, habis ada apa nama, umat dia tadi telah menyembah patung anak lembu. Masya Allah. Dia tarik janggut abang dia. Quran tunjuk, tarik janggut. Nampak tak? Makna kata sia-sia. Tarik janggut orang Arab ni kira sia-sia. Makna tarik janggut tu sia-sia. Ya. Abang dia kata, hang serah kat aku, kalau hang serah kat Allah, tak jadi lagu ni. Abang dia kata, pasal abang serah kat aku macam hang juga, lemah makhluk. Depa macam kita juga, ya. Kalau hang serah kepada Allah awal, kan Allah akan jaga depa. Hang serah kepada aku lemah macam kamu. Depa juga lemah macam kita. Ini maknanya kita tak faham. Tawakal ni, itulah dia. Baik. Adakah tawakal itu berarti kita meninggalkan usaha? Tak. Tawakal itu bukanlah artinya kita meninggalkan usaha, atau kita meninggalkan ikhtiar, atau kita meninggalkan tadbir. Bahkan tawakal itu mengandungi arti berusaha, berikhtiar, mentadbir bagi mencapai suatu maksud dengan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tawakal itu adalah mengandung unsur-unsur berikut. Dia tu apa dia tawakal ni? Pertama, kepercayaan kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Kerana semua Allah punya. Kullu min indillah. Semua kata semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda pun yang kita punya. Tidak ada satu benda pun milik kita. Tidak ada satu benda pun ada di dalam kawalan pencapaian kita. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Tuhan yang mentadbir seluruh alam, ya. Kedua, tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Kerana kita ada pilihan, kita ada keinginan, kita ada idrak, kita ada usaha, kita ada kasab, kita ada tenaga, kita ada energi, kita ada ilmu, kita ada akal, ya. Semuanya ini merupakan naluri-naluri yang disebut sebagai fitrah. Sebab tu kita kena raikan, ya, fitrah kita dengan bayar zakat. Zakat fitrah nama dia. Sebab kita guna nikmat Allah. Nikmat apa kita guna? Nikmat ikhtiar, nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat kasab, nikmat kehendak, nikmat keinginan, nikmat pilihan. Ya Allah, banyak sekali. Insting orang putih kata kan. Semua fitrah ini adalah daripada Allah. Bila kita guna seolah-olah macam kita tak nampak Allah. Bila kita guna benda-benda ni, alat-alat ini, orang bawa kereta Honda, dia bukan nampak Honda, dia nampak jalan. Dia tak? Takkan bawa kereta nampak Honda kot, ya, betul. Tapi dia bawa tu kereta Honda. Nah, contohlah kita kata, ya, dia tolong bawa kereta Honda punya, Honda yang buat tu. Nampak tak? Semua Honda punya, Honda yang buat, ya. Tapi dia tolong bawa. Tapi bila dia bawa, dia bukan nampak Honda, dia nampak jalan, nampak matlamat,
Ya. Dia nampak dia dengan steeringnya. Itu artinya, ya. Jadi maknanya macam itulah Tuhan bagi ikhtiar. Ikhtiar ni seolah-olah macam kita menggunakan satu kenderaan milik satu syarikat. Tapi kita tak sedar kata milik kereta itu milik syarikat. Kita nampak itu adalah satu yang berada di tangan kita, kita yang sedang memandu. Itulah artinya orang guna ikhtiar, ikhtiar. Sampai kita lupa kata ikhtiar kita itu sebenarnya adalah daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu, Allah juga yang jadikan amalan kerja kamu. Itu dia. Nampak tak? Kamu pun Tuhan bagi jadi, amalan kerja kamu pun Tuhan bagi jadi. Sebab dalam kerja kamu tu ada unsur-unsur fitrah yang kamu guna pakai, ikhtiar. Betul tak? Kasab tenaga. Kita pakai kasab tenaga tu mari daripada mana? Daripada mana yang bagi kita pakai benda ni? Farmasi mana tak mari daripada kita? Ya. Dia datang daripada Allah. Langsung daripada Allah. Sebab kuasa satu aja, bukan dua tiga. Ya, Tuhan pun satu, bukan dua tiga. Ya. Maka ini kita ambil kira sebagai kedua. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Kena ada tauhid qasdi wal iradah. Dalam bab tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah, dua-dua ni tuan-tuan dan puan kena faham sungguh-sungguh. Apa dia tauhid rububiyah, apa dia tauhid ubudiyah. Kita kena tahu sungguh-sungguh. Itulah peranan sebab Tuhan bagi jadi kita. Aku jadikan kamu hidup 60 tahun di atas muka bumi ni kerana dua benda ni. Kamu kena kenal dua benda ni, baru kenal aku. Tak kenal dua benda ni, macam mana nak kenal Tuhan? Nampak? Melalui tauhid rububiyah, melalui tauhid ubudiyah. Dalam tauhid ubudiyah ni saya mau panjang lah benda tu sebab dia sebut banyak kali dah. Dalam tauhid ubudiyah ni dia ada tiga benda. Tiga benda yang kita kena betul-betul kuasai dengan sepenuhnya. Baru Allah Akbar, Tuhan terima sembahyang kita. Kalau tidak, Tuhan tak terima sembahyang kita, out. Tak pakai. Ubudiyah, tauhid ubudiyah tak ada. Ya. Mana tak kenal Tuhan. La tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Ini dia. Dah sah dah kata. Kalau kamu tak kenal Tuhan, tak kenal ubudiyah. Macam mana kamu nak kenal Tuhan? Macam mana Tuhan nak terima ibadat kamu? Ubudiyah yang pertama, tauhidut tasyrik. Kena tahu kita sembahyang itu Tuhan suruh, datang daripada Allah, perintah daripada Allah. Nampak tak? Yang aku buat ni adalah perintah Allah. Bukan perintah pada makhluk, bukan tradisi, bukan kebetulan, bukan sebagai satu anutan adat. Dia adalah perintah daripada Allah, satu urusan yang Allah perintah. Maka aku menerima sebagai hukum Allah. Itu dia panggil tauhidut tasyrik. Tauhid tu kena ada dulu. Nampak tak? Bukan kebetulan. Yang kedua, tauhidul qasdi wal iradah. Qasad, Allah tu maksud kita, matlamat kita, vision kita tu adalah akhirat. Dan Allah tu sebagai matlamat kita, maksudi, maksud. Aku sembah kerana Allah, kepada Allah, dengan Allah, atas nama Allah. Nampak tak? Baru betul. Wal iradah, dengan kehendak kita berhajat kerana kita lemah. Ada dalam ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan dikau jua yang kami mohon pertolongan. Nampak sah ubudiyah tu. Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah kita beribadat, kita sembah. Betul tak? Baru ada tauhid tu. Jangan minta kepada yang lain, jangan sembah kepada yang lain, jangan bergantung kepada yang lain. Nampak tak? Jadi bila kita keluar daripada salam, kita bagi salam, kita kena bawa budaya, akidah, jalan-jalan hidup kita tu mesti ada. Maknanya kita hanya bergantung langsung kepada Allah. Segala urusan kehidupan kita ini Allah yang makbulkan, Allah yang tunaikan, Allah yang sempurnakan. Dia kenal betul. Baru jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tadilah, nampak? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berubat bagi sihat. Habis. Baguslah doktor tu. Nampak? Aku pergi sedah ya doktor. Doktor tu bagi baik dah. Kalau doktor tu dengar, dia takut. Oh, jangan cakap macam itu. Saya bukan Tuhan. Tu dia. Doktor jangan kata, baguslah doktor, terima kasih doktor bagi saya baik. Ada buta perut, dia cakap begitu ke doktor. Dia pergi jumpa doktor, dia kata begitu. Doktor tu saya kenal lah, masa saya dia pejabat dulu ni, masa saya duduk kerja.
ya, panel doktor. Dia kata, dia pergi hambak ke doktor, ni orang kerja lah pelabuhan, orang kapal kan. Terima kasih doktor, doktor bagi saya baiklah, saya punya susah. Jangan cakap itu macam, saya bukan Tuhan, doktor kata. Nampak? Ini Tuhan bagi baik, doktor kata. Saya pun sakit juga macam you tau. Ya. Doktor punya iman lagi kemas pada dia, tinggal lagi dia tak mengucap doa kena masyadah ya. Tu ya. Doktor menggali ya. Esplanade Dispensary kedai awak lah. Ya, dia ada di New Zealand. Tak tahu lah hidup ke dah kojol, tak tahu ada ke tak. Ya. Dia migrate ke New Zealand ya, tutup klinik di sini. Baguslah. Adik-beradik carpal-sing jenis tu Opi kata ada doktor bagi baik. Punya tak faham. Yang bercakap tu orang Islam. Yang bercakap tu orang Islam Melayu. Itu masalah pasal tak mengaji ya. Pagi petang siang malam dia tunggu hak dunia tak habis. Nampak tak? Sampai tak ada masa nak pergi dengar ya, hukum-hukum Allah, nak perkenal sikit tauhid ya. Dia tak tahu, pertama dia lupa kata siapa bagi jadi. Dia tak pernah tanya siapa yang buat aku ni. Ya. Kedua dia tak tanya bila dia ni mati ni pergi mana. Tak tanya ya. Itu yang kita tadi masalah timbul. Jadi makanya jadilah huru-hara dalam kehidupan. Nauzubillah min zalik ya. Dan maka dia kata musannif di sini ya, masjid kita pertolongan Allah, maka dikata tadi terbahagi kepada beberapa usaha orang yang bertawakal. Dia halusi lagi. Usaha orang yang bertawakal itu terbahagi kepada 4 bahagian. Orang tawakal ni usaha dia ada 4 bahagian. Yang pertama sekali, menghasilkan manfaat yang belum ada. Menghasilkan manfaat yang belum ada. Nampak tak? Ya, yang kedua, memelihara manfaat yang telah ada. Nanti kita kupas kemudian. Yang ketiga, menolak mudarat yang akan datang. Yang keempat, menolak mudarat yang telah ada. Yang inilah usaha orang tawakal. Dia kena ada usaha ni dulu. Apa-apa pekerjaan, perkara yang dia nak buat, kena ada 4 anasir. Yang pertama, ada manfaat. Apa benda kita nak buat tu ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, jangan buat. Ni kita nak buka kedai kecil ni, ada manfaat ke tidak? Ada manfaat. Nak buka kedai apa? Kena tanya manfaat dia. Tak ada manfaat. Buka kedai tak ada manfaat, tak ada erti. Tempat ni tak ada orang. Nampak tak? Tempat ni tidak ada orang yang nak lalu lalang. Hang buka kedai tak ada siapa nak main. Tak ada manfaat. Tutup, jangan buka. Itu cara dia. Faham? Ya. Hang makan benda dibagi. Tonik ni hang makan bagi. Hang makan sihat. Nampak tak? Kita tanya manfaat dia. Nampak? Apa kepentingan dia? Bagaimana keadaan diri kita pula? Apa penyakit yang ada kat kita? Pakai jangan telan saja. Nampak? Ya. Kalau kita makan ni apa jadi? Saya ni ada penyakit ni, ada penyakit ni, ada penyakit ni kan. Ya. Doktor nak bagi ubat orang darah tinggi kan. Orang darah tinggi ni. Ubat darah tinggi ni entah macam-macam ada. Ya. Doktor nak bagi darah tinggi, dia tengok kita dulu. Dia periksa darah dulu. Dia kena cek kita punya darah dulu. Dalam darah tu akan bagi tahu jantung kita lagu mana, buah pinggang macam mana, paru-paru macam mana. Dia bagi tahu semua, baru dia tengok tang mana lemah, tang mana tak. Kalau lemah, yang nak bagi kuat macam mana. Jadi dia pilih ubat yang ada unsur-unsur yang boleh membantukan kepada apa yang lemah dalam badan kita. Nampak? Sebab tu jenis-jenis jenama ubat-ubat darah tinggi ni tak sama. Kita satu keluarga 5 orang makan ubat darah tinggi, 5 ubat tak sama. Pasal 5 orang ni problem dia tak sama. Yang seorang sakit buah pinggang, yang seorang sengsara ni kes migraine, yang seorang ni jantung tak kuat, yang seorang tadi buah pinggang tak bagus, yang seorang lagi saraf tak bagus. Nampak tak? Maka doktor tengok-tengok, dia kata tak boleh bagi ubat yang sama, kena bagi berbeza. Itu beza dia. Nampak tak? Bukan boleh telan begitu aja. Dia beli ubat darah tinggi telan, nampak? Dia tak rendah lagi tinggi. Itu kita nak biar faham Jadi makanya dia ambil kira begitu. Manfaat itu. Yang kedua yang kita tengok soal apa contoh bahagian pertama menghasilkan manfaat belum ada. Manfaat itu kita nak tengok macam mana. Adapun bahagian manfaat iaitu menghasilkan manfaat yang belum ada terbahagi kepada tiga bahagian kecil lagi. Dia punya halusi ni Imam Ghazali yang special lah. Contoh-contohnya saya beri rekod. Pertama, manfaat itu menurut adat tidak boleh dapat sekali-kali melainkan dengan adanya usaha. Contohnya saya berikut, seorang hendak makan hidangan yang terletak di hadapannya. Sudah setentunya menurut adat,
ia akan mencapai hidangan itu dengan tangan untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Betul tak? Ya, yang duduk depan dia nak makan, tentulah dia akan guna tangan mengambil makanan yang depan dia, yang dekat dengan dia. Itu nak menghasilkan manfaat, baru dapat makan, boleh telan. Yang kedua, seorang hendak bertani, maka menurut adat ia tidak boleh mendapat hasil pertaniannya melainkan ia bercucuk tanam dengan menggunakan benih yang baik pada tanah yang subur. Sudah. Nak buka, nak tanam pertanian, pokok atau buah-buahan kita nak tanam tu, kita kena tengok keadaan tanah kita tu macam mana, ya, keadaan udara, angin panasnya bagaimana, kemudian tanaman itu punya benih-benih apa yang kita nak guna untuk manfaat, ya, buah benih apa nak pakai, ya, untuk biji-bijiran ni buah benih apa nak pakai, ya, untuk macam kelapa sawit tu benih apa kita nak pakai, dia tak sama. Sebab tu dia kena paksa benda-benda ni dulu. Macam saya sebut tadi, ubat darah tinggi tadi lah, contoh orang nak makan tu, ya. Yang ketiga, C, seorang hendaklah anak daripada keturunannya, maka menurut adat ia hendaklah bersetubuh dengan isterinya, maka usaha-usaha sebagian itu, iaitu tangan mencapai makanan, menjuapkan ke mulut, bercucuk tanam, bersetubuh dengan isteri, tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan usaha-usaha itu termasuk dalam unsur-unsur tawakal, tertanduk kepada dua syarat berikut. Kita nak zuriat, kenalah bersatu suami isteri. Nampak tak? Sampai tak ada cara pun orang ambil sampai anak tabung uji, nampak? Sampai buat anak tabung uji sebab tak ada cara lain. Nak benih kena buat begitu. Bukan boleh cara macam mana Allah ciptakan jadi Nabi Allah Isa ibnu Maryam tanpa bapa. Tak boleh, Kita tak boleh buat cara tu. Kita kena ikut keadaan yang telah ditentukan dalam adat. Itu kita panggil sunnah Allah. Mengenal sunnah Allah sangat penting. Ilmu tentang sunnah Allah ni sangat penting. Baru kita mudah membawa kehidupan, ya. Usaha tadi. Macam nak makan tadi, kita nak kenyang, kita kena makan. Tak ada cara lain. Manfaat dia dengan makan. Kita nak mengantuk, kita nak tidur. Kita nak lena, kena tidur lah. Itu manfaat dia. Faham, ya? Jadi ini semua mudah dalam kehidupan biasa ni, kita fahamlah. Urusan-urusan yang lebih halus tu, macam kesihatan apa semua tu, kita perlu bertanya. Tak tahu, tanya. Minta perhatian, minta pendapat, kan? Itu semua adanya orang-orang yang boleh bagi nasihat kepada kita, bagi menghasilkan usaha-usaha tu. Sesudah kita dapat melengkapkan usaha, menyediakan alat syarat-syarat bagi mengadakan usaha dan menjalani program yang kita hajati itu, barulah kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal kepadamu. Macam kita nak keluar rumah. Kita nak keluar rumah, tentu kita nak tahu mana kita nak pergi. Betul tak? Kemudian ada kenderaan. Kereta kita dah ada, motosikal dah ada, jalan raya pun dah siap. Tidak ada masalah kemalangan apa juga, semua elok. Keadaan cuaca hujan semua tidak ada memberikan masalah, ya. Dan kita dah tahu matlamat nak pergi. Baru kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Betul tak? Ni dengan kereta, tak ada dengan motor, tak ada dengan apa, tak ada kenderaan awam pun tak ada, matlamat pun tak tahu. Bismillah tawakal, nak pergi mana? Hang nak pergi mana ni? Nampak dia kata keluar pintu nak keluar rumah kena baca, bagus. Nak keluar pintu, nak keluar rumah, nak baca tu hang kena tahu mana hang nak pergi dulu. Nampak tak? Nak turun pergi kerja. Di mana kerja? Tahu dah matlamat tempat di mana kita nak pergi kerja. Jalan raya yang kita nak lalu tu kita pun tahu maklumat, semua elok. Tak ada tutup ke, tak ada apa, nampak tak? Dan cuaca pun kita tengok, okey, kita boleh lalu, tidak ada banjir apa semua yang berlaku, ya. Dan kenderaan kita pun terletak elok, ada minyak, ada kereta dah. Dalam kereta ada minyak siap dah, motor semua siap dah, betul tak? Baru kita nak buka pintu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baru turun, nampak tak? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbil ghafur rahim. Tekan remote, buka pintu kereta, masuk pintu kereta, masuk duduk dalam kereta, start enjin. Nampak tak? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nampak tak? Tu lah, ni ada modern ni, dia tak payah baca, dia tekan button gitu baca. Sangkut dia kereta, satu gadget tu kan, dia pubuh kan. Dia tu turun baca doa, bukan dia baca. Nampak? Yang ni tak mau, tak pakai. Ada orang nak jual, kawan saya buat projek, orang Cina lah, kawan saya buat projek tu, dia kata suruh jual ke orang Islam. Saya kata mana boleh, kami kena baca tau. Cina buat. Dia buat gadget tu, kita gantung di kereta, ya. Kita nak, bila kita start kereta,
dia dibaca subhanallazi sakharna hadza, kita duduk seram apa gue nampak dia suruh je orang Islam. Dia kata tak boleh, kami orang Islam, kami kena baca, kami tak boleh pakai gadget ni. Dia buat dah gadget tu, masya, rupanya ada orang beli, ada orang pakai dah, maka tu dia beli jual. Nampak, dia kata banyak orang dah beli, nampak tak, dia tak boleh hafal, dia buat tu nampak. Itulah dia kata tu azan boleh, radio boleh azan, nampak. Yang ni lain, azan radio tu lain. Radio punya urusan dia bagi hadir lah. Di masjid-masjid kena azan juga, bukan boleh pakai radio saja. Di masjid tu kena ada orang azan, orang hidup berdiri dan azan. Kata kat dia, nampak tak? Itu satu perkara. Dia buat banyak usaha. Benda nak baca bila pi Mekah, orang nak tawaf kan, doa tawaf tu dia buat siap gadget tu. Gadget tu gantung di baju, tekan button dia, kita tawaf saja, tak kata apa, dia baca pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Ya Allah, tu pun ada juga mangkuk dibeli tu. Nampak tak mangkuk hidup? Masya Allah, punya tak faham. Mangkuk ni pakai, yang kata mangkuk ni pasal dia terima semua, dia tak tahu apa dia terima. Nampak tak? Tu kata mangkuk, tu dah. Na'udzubillah min zalik. Ya, baik. Dan termasuk yang pertama dengan usaha seperti tangan mencapai, menyuap, bercucuk tanam setubuh, bahkan teguhkan pegangan dalam hati bahawa menjadikan yang tu kena penting tu. Teguhkan pegangan dalam hati bahawa yang menjadikan dan mendatangkan manfaat itu ialah Allah. Bukan yang lain daripada Allah. Sebab itu dalam Quran, dalam nama-nama Allah 99, Ad-Dar An-Nafi' huwa Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Kata lagu tu. Nampak tak? Yang beri mudarat, yang beri manfaat, dia Allah Subhanahu wa taala. Zikir tu nama Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Insya-Allah. Hampirlah operate. Tolong doa saya nak pergi bedah hari ni, nak pergi bedah jantung. Ada orang nak bedah jantung kan. Dia minta kat saya. Kebetulan jumpa lalu depan rumah. Saya pun nak keluar, dia pun berhenti kereta. Ustaz, saya besok nak kena bypass. Nampak tak? Ustaz tolong doa kat saya. Tepi jalan lah, depan rumah. Saya pun pegang dari dia. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Ad-Darun Nafi' huwa Allah. Turun, hampir operate insya-Allah. Dia pun terkejut. Doa tak kata apa pun. Tak kata ya Allah bagilah senang apa semua. Tak minta doa juga tu. Ya sebut terus nama Allah. Sebab nak bagi mudarat tu pun Allah, nak bagi manfaat tu pun Allah. Bukan doktor, bukan pakar bedah. Nampak tak? Tapi kena melalui pakar bedah, melalui doktor. Sebab itu sunnah dia. Sunnah Allah kata macam tu. Betul tak? Nah. Tak boleh kata tak faham, tak payah hampirlah. Tak boleh kata hampir kat tuang kasut tu lah. Dia pelik lagi jadi gila kawan tu, nampak? Yang tu dia dua-dua gila. Ya, maka tu kita kena faham ni. Itu senang doa dia. Ya, kalau orang minta rawatan, doa kita macam tu ya. Sebut Ad-Darun Nafi'u Allah. Ad-Darun Nafi'u Allah. Ad-Darun Nafi'u Allah. Kata begitu. Ya. Senang. Habis. Selesai. Kedua, manfaat itu pada kebiasaannya menurut adat tidak boleh didapat melainkan dengan adanya usaha. Dan ini diartikan bahawa manfaat itu kadang-kadang boleh dapat walaupun tidak ada usaha. Contoh seperti berikut. Seorang yang berlayar, yang tidak dekat kepada orang, nampak tak? Dan tidak dekat kepada kampung, maka ia membawa bekal. Usaha membawa bekal itu tidaklah bertentangan dengan maksud tawakal. Bahkan usaha membawa bekal itu tawakal namanya, dengan syarat ia berpegang kepada Allah bahwasanya bekalnya itu tidak beri bekas. Bahkan Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepadanya daripada bekal yang dibawanya itu. Sebabnya kalau Allah belum menjadikan bekal itu rezeki kepada musafir tersebut, maka berbagai perkara boleh terjadi di atas bekalnya. Itu contoh dia kata. Seorang yang nak belayar jauh lah, macam di lautan Atlantik lah. Maknanya tak nampak langsung daratan. Punya luas lautan tu, dia tak nampak daratan. Dia tahu dia nak pergi tempat tu lah. Dia nak pergi satu tempat di mana kawasan lautan itu begitu luas. Dalam pelayaran itu mungkin dia akan berada di tengah-tengah lautan,
ataupun di mana-mana ada lautan, dan dia tidak akan mudah sampai ke daratan kerana dalam masa pelayaran itu tak nampak daratan. Apa nak kena buat? Kena buat bekal. Biar aku spare bekal banyak-banyak. Ambar ada makannya, minumannya, segala makan apa semua sedia, siap dengan ubat-ubatannya, siap. Ini bukan artinya bertentangan dengan tawakal. Nampak tak? Tak bertentangan. Itu artinya usaha yang betul. Ya. Tapi kena ingat, dia bawa makan, dia bawa apa semua masih dalam pentadbiran Allah, bukan pentadbiran dia. Itu yang satu. Kedua, semua benda-benda dia bawa ini tidak memberi bekas, hanya Allah. Makanan tu pun Allah punya kerja, nak bagi kenyang. Dia makan kenyang tu Tuhan bagi kenyang. Bukan makanan tu boleh mengenyangkan dia. Dia kena ada lagu tu. Nampak tak? Baru jadi ya. Kena pegang qiyamuhu binafsihi. Sifat tu kena ada. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Kena ada yang tu. Baru jadi benda, ya. Kalau dia bergantung pada benda ni, aku tak apa, aku dah makan, ada stok 4-5 hari memang makan duk ada. Nampak tak? Jadi apa pun aku tak ada masalah. Nampak tak? Itu dia lah. Ini salah. Ya. Macam orang buat kapal Titanic, ya, Titanic yang tenggelam tu. Ya. Orang yang buat kapal Titanic tu, syarikat tu. Dia punya pengarah tu kata apa? Kapal ini begitu punya kejap dengan segala macam keperluan peralatannya begitu rapi, dan kami telah susun atok begitu punya jelas, maka kapal ini tak boleh hanyut, tak boleh tenggelam. Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam, dia kata. Masya Allah, hampir kacau Tuhan tu. Buat apa? Hang dah bercakap begitu punya tinggi pun tak apa dah. Bagus kan? Semua dah legap, dia kata. Kapal ini cukup dengan dia peralatannya, dengan dia punya kekuatan, dengan enjin dia, dengan kemudahan asas facility dia, semua begitu terapi, sudah pun dicek. Ya. Dan kami pasti dia akan dapat berlayar dengan begitu rapi, dengan mudah, dengan senang, dan tidak akan berikan apa-apa kemudaratan kepadanya. Tak apalah, sudahlah tu. Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam, dia kata. Hampir kacau Tuhan. Dah tadi hang tak sebut Tuhan, hampir kacau Tuhan pula tenggelam semua. Tenggelam tak ada sebab. Allah hantar satu ketui ais je. Separuh kapal yang besar. Dia mai daripada utara, kiup tu. Dia boleh mari daripada kiup pada utara dengan tak hancur. Kita bayang jauh tu. Ya. Lautan Pasifik tu daripada jauh. Nak mari daripada North Pole tu nak mari. Bukan dekat. North Pole dia mari melayak, mesti dia cayak. Tapi tak cayak. Seketui itu, sebongkah ketui ais itu Tuhan bawa daripada North Pole, mai hantuk kapal tu. Tu dia. Nampak tak? Tengok siapa buat. Hang tolak lah. Hang tak ada alat boleh tolak bongkah ais tu. Kapal hang boleh siap, tapi tak ada alat. Patutnya ada torpedo lah kan. Kapal pelayaran pada mana pengangkutan makan angin, di mana ada torpedo? Nampak tak? Lampu dia tak sedia. Ya. Kalau ada yang tu, bongkah tu memang boleh tembak. Tak boleh tembak. Bongkah tu hantuk kapal yang tu. Nampak? Ya. Awal-awal dah besi pun boleh hancur, boleh patah, boleh pecah, boleh retak. Main kata. Ini kerja siapa? Kerja Allah. Pasal hang tak tawakal kepada Allah. Kemudian pergi kacau Tuhan pula. Bila letak pula Tuhan tu tak ada nilai. Nampak tak? Punya jahil. Tu dia hanyut. Na'udzubillah min zalik. Ya. Tu. Macam Nigeria, pentadbiran Nigeria, presiden cakap begitu kan. Dia jadi presiden, orang dah calon dia ni presiden, sudahlah, aku akan tadbir negara ini, dia kata. Dengan berjalan dengan begitu adil, dia kata, ya. Ya. Dan Tuhan sendiri pun aku tak perlu bantuan kepada Tuhan. Tu dia kata. Dahsyat. Dia sendiri boleh tadbir negara tu tanpa bantuan kepada Allah. Jangan pergi kacau Tuhan juga. Nampak tak? 4 hari ya. 4 hari ya. Nampak tak? 4 hari ya dia boleh tahan. Nampak tak? Tu dia. Ya. Jadi pemberontakan yang tak dijangka. Lari keluar di sana, hambat dia. Ya. Tu. Presiden Nigeria dulu lah satu kes dulu. Bukanlah ni, lama lah kes. Cerita lama lah. Saya tak nak cerita baru. Nampak tak ya? Baik. Habis ya. Jadi makanya kita ambil faham betul lah. Jadi seluruhnya kita ambil kira dalam keadaan mana
Manfaat itu pada kebiasaan menurut adat, dia kata tadi ini menurut adat tidak boleh dapat melainkan dengan adanya usaha. Ini diartikan bahawa manfaat itu kadang-kadang boleh didapat walaupun tidak ada usaha. Contohnya seperti berikut, seorang yang berlayar, kita baca dah, seorang yang berlayar seperti di atas tetapi ia tidak bawa bekal. Nombor 2 pula, B. Seorang yang berlayar seperti di atas tetapi ia tidak membawa bekal. Ini tawakal namanya, karena manfaat seperti makanan dan keadaannya itu kadang-kadang boleh didapat walaupun dengan tidak adanya usaha seperti membawa bekal. Itu tawakal musafir yang tidak bawa bekal ini lebih tinggi martabatnya daripada tawakal musafir membawa bekal itu. Ini lain pula ni. Ya, tadi orang ni bawa tawakal juga, tapi tawakal bawa bekal. Tawakal bawa bekal. Yang kedua punya tawakal ni, tawakal tak ada bekal. Nampak tak? Aku berlayar, dia kata makan minum semua kerja Allah, Tuhan bagi makan. Itu dia. Ya. Tawakal ni banyak orang tabligh tu pakai. Nampak tak? Ya. Keluar 44 bulan keluar, nampak tak? Dia kata Allah tanggung rezeki. Jangan takut. Nu anak bini di rumah dia, Allah tanggung rezeki dia kata. Nampak tak? Ni hang tinggal anak bini hang di rumah ni 4 bulan ni. Dia kata Allah bagi makan. Semua Allah bagi makan. Jangan takut. Allah bagi makan. Betul ya? Pak mentua dia duduk jenuh ni duduk jaga. Pak mentua ambil bising. Apa punya leceh dia kata dia ni. Dia keluar 4 bulan ustaz, dia main lumbuk kat saya. Nampak? Saya pun pencen berapa dik ya. Duk kena jaga anak bini dia. Nampak? Pengambil isteri tu kena menjaga kuih. Ini cerita betul ya. Isteri tu kena menjaga kuih. Nampak? Menjaga kuih pagi-pagi, ambil lah orang yang tak kuih, ambil lah komisen sikit-sikit. Dia tak dia buat kuih lah, orang tak main kuih, dia tolong jual, dapat komisen sikit, duduk belah sarah anak dia. Pak mentua boleh subsidi sikit-sikit lah, pencen pak mentua pun tak banyak lah. Nampak tak? Dia 2-4 bulan tawakal kepada Allah. Nampak tak? Ini salah sangat. Dia kena ada semua. Tu dia. Semua aspek dapat lihat dengan rapi secara adat sudah dapat dikawal dan ditadbir. Nak tawakal lah. Saya dah taruh dah duit beras, duit gula, duit apa saya dah bagi, duit ikan apa semua dah siap dah. Saya nak pergi Mekah buat kerja haji. Betul tak? Sebab tu orang nak buat kerja haji ni, antara syarat istita'ah yang dia nak tinggal tadi ni, dia kena ada. Jangan tinggal di Belapak, tak boleh. Nampak tak? Kalau tinggal Belapak, tak wajib haji atasnya, tak wajib dia pergi lagi Mekah. Nampak tak? Dia ada juga kira jemaah haji. Dah habis haji, lepas saya buat kursus, suami dia pun Mekah, saya pun Mekah dah, pergi tugas macam tu. Nampak tak? Isteri dia habaq kat saya, ustaz, dia pergi Mekah, ustaz tahu dia tinggal 3 kupang kat saya. 3 kupang tinggal. Haji tahun 2001. Tahun 2001 punya haji. Nampak tak punya teruk. Saya ada di Mekah. Tak itu. Balik pada Mekah apa semua, saya kata macam mana. Dia kata suami bibi saya tak pergi kan. Habis dia betul lah. Dia pergi dalam Mekah, apa dia tinggal 3 upang kat saya. Macam mana buat tu? Dia kata jenuh nak pergi cari lah. Pergi cari abang dia, pergi cari kakak dia, minta tolong, bantu. Nampak tak? Orang ni sebenarnya tak wajib pergi Mekah, tak wajib lagi, tak wajib haji, tak wajib. Dia tak wajib pergi. Hukum wajib tak jatuh dia lagi. Sebab istita'ah, dia tidak ada kuasa yang cukup daripada sudut perbelanjaan, tak ada. Dia kena perbelanjaan pergi, perbelanjaan balik. Nampak tak? Yang dia tinggal di rumah, anak bini dia apa semua, segala singa rimau dia tinggal semua, dia kena ada duit lah. Nampak tak? Baru dia boleh pergi. Ada seorang tu buat kerja haji, tinggal rimau 2 ekor, anak rimau, belah anak rimau 2 ekor. Nampak tak? Saya kata anak rimau tu punya duit pun kena tinggal. Nampak tak? Alik Megah baru boleh. Dia kata boleh. Ya tak? Cakap 2 ekor boleh, dia kata. Ya. Tinggal. Bertahap tu ni betul ni. Tu saya kata rimau singa awak tu. Nak. Sebab dia pula. Hang nak buat kerja ni hanya ambil di palapak mati. Dia jenuh besok dia masuk neraka. Nampak tak? Tu dia. Ya. Kucing yang dikurung oleh seorang perempuan, lupa tu perempuan tu kata dia kurung, mati kucing tu dalam keadaan lapak. Nampak? Lepas perempuan tu masuk neraka. Walaupun perempuan tu ahli ibadah, sembahyang tahajud perempuan tu. Sembahyang tahajud tau cerita dia. Ya, puasa siang hari lagi. Tapi oleh kerana dia zalim, maka Allah Taala hukum dia. Itu nombor 1 kita. Jadi orang yang berlayak nombor 2 ni, yang B ni dia kata tadi ni, tawakal dia tinggilah. Ya.
Kalau dia tidak menyusahkan, dengan syarat orang ni sampai kita mengaji dalam kitab hikam tu, ini gulungan tajrid dia panggil. Nampak tak? Gulungan tajrid. Dia pergi jauh mana tak payah bawa pakai. Nampak tak? Ya, tapi bawa kereta kena ada minyak. Yang tu tak boleh tidak. Yang tu tak pakai tajrid ya. Jangan silap lah. Pakai makan dia ya. Jangan kita kereta tak ada minyak. Saya pakai tak bawa, kereta tak ada minyak dia bawa. Ini dah luar biasa lah. Nampak tak? Cek-cek balik hantu raya. Hantu dia. Pegang orang. Nampak tak? Nak jaga tak lah. Tu ambil faham. Jadi makanya gitulah. Ya, jadi takat tu lah insya-Allah kita ambil takat tu dulu. C nombor 3 kita baca kemudian. Ya, tak larat nak cakap banyak. InsyaAllah aku liqaul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.